Vanakkam, saya Udaya Sankar SP, seorang penulis. Terima kasih kepada setiap individu yang tampil menyumbang bagi menjayakan projek buku penceritaan semula Bhagavad Gita dalam bahasa Malaysia. Izinkan saya membaca petikan karya supaya anda mendapat sedikit gambaran tentang apa yang bakal anda nikmati apabila memiliki buku ini nanti. Sejurus selepas itu, Arjuna mengangkat busur Gandiva dan bersedia untuk melepaskan anak panah pertama ke arah tentera Kaurava. Suasana senyap seketika. Kedengaran bunyi getaran bendera di atas pedati ditiup angin. Bendera itu menampilkan Hanuman, watak mistik yang muncul dalam era Ramayana ratusan ribu tahun dahulu. Kening Arjuna berkerut. Dia yang terkenal sebagai pemanah hebat di bawah bimbingan Drona, kelihatan seolah-olah tidak mampu menumpukan perhatian. Mata memfokus pada pihak lawan di hadapan, tetapi minda ternyata merayau dan melata. Wahai Krishna, bawalah pedati ini ke depan. Letakkan benar-benar di antara tentera Pandawa dan tentera Kaurava. Aku mahu melihat secara lebih dekat siapa yang berada di pihak lawan. Aku mahu tahu siapakah yang perlu aku hadapi sebaik perang bermula. Engkau pasti? Tanya Krishna yang menjadi pemandu pedati dan sudah berjanji sejak awal untuk tidak terlibat secara langsung dalam perang saudara ini. Aku mahu melihat wajah orang yang berhimpun di Kurukshetra pada saat ini dengan niat dan kesediaan untuk berperang bagi pihak Duryodhana yang mindanya dirasuk syaitan, tegas Arjuna. Tanpa sebarang bantahan, Krishna memandu rata yang ditarik 4 kuda putih menuju ke bahagian tengah antara tentera Pandawa yang menghala ke timur dan tentera Kaurava yang menghadap ke barat. Bhishma dan Drona kehairanan melihat pedati musuh berhenti benar-benar di hadapan mereka. Raja-raja yang berkumpul dan bersiap siaga di pihak Kaurava juga hairan melihat tindakan Arjuna. Wahai Arjuna, jika demikian hajat engkau, lihatlah sendiri wajah mereka yang berhimpun di sini, kata Krishna. Dalam sekelip mata, Arjuna merasakan dirinya seperti sedang menjalani latihan memanah di bawah bimbingan Drona pada usia kanak-kanak. Pada waktu itu, matanya hanya tertumpu pada mata patung burung yang diletak pada dahan pokok.
Kini mata dan minda Arjuna tidak mampu fokus. Dahulu, dia tidak nampak dahan, daun dan pokok. Akan tetapi kini, dia nampak dengan jelas setiap individu yang berada di hadapannya di Kurukshetra. Datuk, bapa saudara, bapa angkat, sepupu, anak saudara, cucu, guru dan rakan-rakan. Mereka bukan orang asing. Sebaliknya insan-insan yang amat dikenali. Malah ramai yang dikenali sejak lahir. Wahai Krishna, Arjuna bersuara perlahan sambil menahan sedu dalam jiwa. Apabila melihat mereka yang siap siaga untuk berperang, lutut aku menjadi lemah dan tekak menjadi kering. Mereka adalah orang yang aku kenali. Maka tubuh aku menggigil dan bulu roma berdiri tegak. Semasa Arjuna meluah isi hati kepada Krishna secara spontan, busur Gandiva terlepas dari tangan. Pemanah hebat itu dapat merasakan seolah-olah kulit seluruh tubuh sedang terbakar. Arjuna tidak mampu berdiri tegak dan fikirannya semakin kacau bilau. Aku dapat melihat petanda buruk. Aku tidak nampak apa-apa perkara baik yang boleh berlaku jika aku membunuh seteru yang sebenarnya saudara mara dan rakan-rakanku. Arjuna terduduk di rata. Krishna melihat dan mendengar sahaja tanpa masuk campur. Bukan kemenangan dalam perang menjadi impianku, wahai Krishna, ujar Arjuna penuh ikhlas. Bukan juga nikmat dunia atau kuasa memiliki kerajaan. Apalah artinya mendapat kerajaan sendiri? Malah, apakah gunanya hidup ini? Wahai Krishna, walaupun jika ketiga-tiga dunia, swarga, buloga, naraga menjadi taruhan, aku tidak sanggup membunuh. Apatah lagi semata-mata untuk memiliki tanah dan kerajaan ini. Demikian petikan teks penceritaan semula Bhagavad Gita dalam bahasa Malaysia. Semoga masyarakat pelbagai kaum teruja untuk memiliki dan membacanya. Saya, Udaya Sankar SP, dan saya dahului sokongan anda dengan ucapan ribuan terima kasih.